Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak-banyaknya, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Alhamdulillah. Sama-sama dapat kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Dapat kita berzikir, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah amalan-amalan yang sangat dituntut kita lakukannya sepanjang keberadaan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah, hari ini dapat kita sambung lagi kelas tajwid Al-Quran kita. Kelas tajwid Al-Quran praktikal yang kita tertangguh semalam. Hari ini dapat kita sambung semula, alhamdulillah. Jadi kita akan sambung semula bab hamzah wasal, nota bab hamzah wasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dekat sini kita tahu kan, kalau ikutkan hari ini merupakan hari yang ke-6 kita berpuasa dan esok merupakan hari yang ke-7. Jadi agak-agaknya kita dah berapa juzuk kita baca Al-Quran, ya. Jadi kita kena doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sempena bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, mudahkanlah saya, ya Allah, tolong saya, ya Allah, ya. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah. Tak ada yang senang, ya Allah, melainkan Engkau menjadikannya senang, ya Allah. Macam kita bila buat baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukanlah sebab kita baik sebenarnya, tapi Allah mudahkan kita untuk kita buat kebaikan. Jadi daripada situ kita boleh muhasabah diri kita. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah, supaya kita boleh selalu baca Al-Quran, boleh banyak membaca Al-Quran, ya. Sekurang-kurangnya kalau yang baca satu juzuk satu hari, dah sampai juzuk yang ke-6, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah tentulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dah jumpa banyak hamzah wasal kan. Cuma boleh jadi kebanyakan hamzah wasal itu yang bermula dengan alif lam. Jadi kita tahulah bahawa cara bacaannya adalah al. Contohnya ada banyak alladzina, ada banyak alladzina. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu mudah untuk kita. Cuma hari ini kita nak ulang kaji. Sebab selalu saya cakap kan, bila belajar tajwid ni, sampaikan ada orang kata tajwid ni dia ilmu sehari semalam. Ada orang kata ilmu tajwid ni dia ilmu sehari semalam. Maksudnya kalau daripada pagi sampai malam belajar, habis dah kitab, habis dah khatam dah semua. Cuma daripada segi teorinya boleh jadi macam tu, tapi daripada segi praktikal, nak ingat nama-namanya, nak ingatkan tanda-tandanya tu, itu perlu latihan demi latihan. Jadi walaupun kita dah tahu, oh itu hamzah wasal, dah tahu, tapi hari ni memang lain. Hari ni memang lain, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mungkin saya akan mulakan dengan yang basic, kita ceritakan balik yang mudah tu macam mana. Tapi kalau ada di antara penonton dah tahu dah, ustaz bagi je saya dah memang tahu dia baris apa. Okey, bagus, alhamdulillah, tu nikmat daripada Allah. Okey, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada satu part ni orang tak tahu lagi. Tak tahu, ya ke macam tu, rupa-rupanya begitu. Jadi itu yang kita nak kongsikan hari ni.
ibaratnya kita upgrade sikit ilmu kita. Walaupun kata ustaz tu terlampau detail, tu terlampau susah, tak apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cuba mudahkan insya-Allah. Walaupun ia tak begitu praktikal, kita tengok, kita akan praktikkan apa yang saya kongsikan hari ini. Mungkin tak begitu praktikal, tetapi kalau orang-orang yang belajar bahasa Arab, pelajar tahfiz kan, sekurang-kurangnya dia ada ilmu sikit lah kan. Biasalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan, kalau yang belajar tahfiz, yang belajar mengaji sini, mengaji sana, dia tentulah kena ada macam lebih sikit kan, lebih sikit pengetahuan dia berbanding orang-orang lain. Okay, jadi ini yang kita nak share, supaya apa yang saya tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pun boleh tahu. Walaupun macam saya katakan, walaupun nanti kata susah nak praktikkan, dia bukan untuk praktikal, tetapi dia more to ilmu, lebih kepada ilmu pengetahuan. At least dah pernah dengar, dah pernah tahu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kat sini kita mulakan slide nota bab hamzah wasal. Mudah saja insya-Allah. Nota ni insya-Allah nanti saya kongsikan. Macam kita dah belajar sebelum-sebelum ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey. Sekejap saya nak tengok ini ke slide saya yang terbaru. Okey, betul lah. Boleh. Tapi ada yang lagi baru, tapi tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara asasnya begini, kita tengok hamzah wasal versus hamzah qata. Okey, kena tahulah. Walaupun kata tak ingatlah hamzah wasal tu macam mana, hamzah qata tu macam mana. Okey, topik kita yang ini, yang hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Okey, hamzah wasal macam mana kita nak kenal? Dia adalah huruf alif yang di atasnya ada kepala huruf sad. Ni sad kepala dia. Daripada wasal, sal. Okey, sal. Jadi ini adalah kepala huruf sad, kepalanya saja. Manakala hamzah yang saya warnakan ini namanya hamzah qata. Hamzah qata mudah saja. Tak payah kaedah-kaedah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, tak payah kaedah-kaedah. Kecuali nanti kita akan belajar insya-Allah. Tak tahulah sempat ke tak dalam bulan Ramadan ini, ataupun tak apa, lepas Ramadan kita sambung lagi macam mana insya-Allah. Okey, hamzah qata ni penting. Bila penting kita kena tahu? Bila mana kita belajar qiraat. Belajar ilmu qiraat dah satu level yang upgrade sikit lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab yang kita bicarakan, yang kita duk belajar ilmu tajwid ini namanya qiraat apa? Kita membaca menggunakan riwayat Hafs daripada Imam Asim. Itu qiraat kita. Kita membaca, kalau qiraat ni ibarat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam mazhab dalam bacaan Al-Quran. Kalau kita kata mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, itu mazhab, ya, pegangan ataupun metodologi dalam hukum fiqah. Tapi qiraat adalah metodologi dalam bacaan Al-Quran kita lah. Okey. Nak bagi tahu contoh sikit saja. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Contohnya, saya buka terus biar kita tahulah. Hamzah qata pun kena tahu juga ke? Kena tahu juga kalau kita belajar ilmu qiraat. Contoh, saya buka mushaf dulu. Saya cuba buka juzuk yang ke 29 surah Al-Insan. Okey, tapi saya kena undur-undur lah sikit sebab apa? Dekat belakang sikit saja. Okey, baik. Okey. Saya suka gunakan apps Quran Flash. Quran Flash yang asalnya dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam ni. Yang kita ni bagus sangatlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah untuk pembelajaran, pengajaran. Satu website ni memang hebat lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan saya ada satu artikel saya tulis tentang website ni saja. Masya Allah, nak katakan hebat tak hebat kan? Masya Allah. Okey, cuma nak tunjukkan, tak apa, yang ni yang bentuk asal dia begini, tapi saya nak tunjukkan yang bentuk apps dia lagi macam canggih. Okey, saya keluar topik sikit saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey. Okey. Tengok kat sini. Kita dah belajar tadi kan hamzah qata tu macam mana. Hamzah qata tu adalah hamzah yang ada alif, ada hamzah di atas alif, macam ni. Dia ada baris. Hal a
ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey. Nampak kat sini ada dua Ada hamzah di kat sini, kemudian dekat sini pun ada hamzah. Saya dah kuningkan siap-siap. Okey. Nampak kan jelas tuan-tuan abang dirahmati Allah? Saya hilangkan sekejap. Okey. Jadi untuk bacaan riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Okey. Kita baca macam ni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Hafs daripada Imam Asim bacaan kita. Hal ata 'alal hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey, tempat yang perlu diperhatikan adalah hal tu hamzah qata. Alal alal insan tu hamzah qata. Okey, kita dah tahu dah hamzah qata kan? Senang saja hamzah qata. Ada baris dah siap-siap. Ada hamzah dan ada baris. Okey, baik. Dengarkan sekarang pula bacaan riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Ini terkeluar sikit lah sebab nak tahu kenapa hamzah qata kena tahu juga. Kena tahu. Okey, baik. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Halata 'ala linsani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dibaca halata 'alalin. Dengar tak dia punya hamzah qata dah tak ada kan? Patut kita baca hal ata, tapi Imam Warsh akan baca halata. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya itu namanya naqal. Itu nama hukumnya naqal. Naqal ni maksudnya berpindah. Jadi apa yang berpindah? Harakat ataupun baris hamzah diberikan kepada huruf mati yang sebelumnya. Kan yang mati sebenarnya hal, lam mati kan? Hal a. Sekarang dalam bacaan naqal daripada riwayat Warsh, dia memindahkan baris hamzah qata kepada lam yang mati. Jadi halata 'alalin, alal in dibaca alalinsan. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tak nak detail-detail, ini adalah sekadar pengetahuan. Hamzah qata pun kena tahu, tapi itu dalam qiraat. Baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita berbalik Jadi dah faham hamzah wasal adalah huruf alif yang di atasnya ada kepala sad yang kecil dan tidak ada baris. Kalau kita ibtidak, kita yang kena membariskannya. Manakala hamzah qata ada hamzah di atas alif atau di bawah alif yang apa? Yang menerima baris. Ada baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, dah pandai kan? Masya-Allah, jelas kan? Okey. Kita baca sikit sekali lagi, urang balik kan? Sebab mungkin ada yang hari ni baru kali pertama tengok, apa hamzah wasal tu ya? Baik. Hamzah wasal adalah huruf alif yang terdapat pada awal perkataan, pada awal kalimah Bukan di tengah-tengah perkataan, dia tak ada. Dia di pangkal, di awal kalimah. Di atasnya terdapat kepala huruf sad yang kecil. Dinamakan hamzah wasal kerana jika disambungkan perkataan yang dimulai, ni ada perkataan yang dimulai dengan hamzah wasal dengan perkataan sebelumnya. Sebelumnya nak sambung, sambung terus, maka hamzah tersebut digugurkan daripada sebutan, tak dibaca ya. Tetapi jika dimulakan bacaan, kita start, kita ibtidak namanya. Minta maaf mungkin yang ni saya besarkan sikit Okey. Jika dimulakan bacaan pada kalimah hamzah wasal, kita ibtidak pada dia. Kalau orang kata ibtidak, mulakan dekat situ, mulakan bacaan di situ. Pada kalimah hamzah wasal barulah ia dibariskan dengan bunyi huruf hamzah. Maksudnya jangan keliru pula, kenapa bunyi huruf hamzah? Memanglah maksudnya alif tu berbaris lah, hamzah tu berbaris ya. Hamzah wasal tu jadi berbaris.
Hamzah wasal dibariskan apabila memulakan bacaan padanya dan tidak dibariskan, tidak letak baris apabila bersambung dengan kalimah sebelumnya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, ni saya dah ubah sikit lah ya nota ni. Cara mudah ibtidak mulakan bacaan. Ini cara yang mudah, cara yang simple kan. Macam mana nak mulakan bacaan pada hamzah wasal? Langkah pertama, lihat huruf kedua. Sekiranya, tengok huruf kedua dulu. Ni hamzah wasal, tengok selepas dia dulu. Okey. Sekiranya huruf kedua adalah huruf lam, hamzah wasal dimulakan dengan baris atas. Contohnya, saya tunjukkan, saya besarkan. Okey. Ni hamzah wasal, huruf kedua adalah huruf lam. Jadi hamzah wasal kalau kita ibtidak di baris atas. Alhamdu. Alhamdu. Okey. Yang kedua, hamzah wasal, huruf kedua adalah huruf lam. Kan? Jadi kita akan baca dia ketika ibtidak baris atas. Alladzina. Alladzina. Okey. Kedua, ketiga, hamzah wasal, huruf kedua adalah huruf lam. Kalau kita ibtidak kita akan sebut a. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Okey. Yang keempat, hamzah wasal, huruf kedua adalah huruf lam. Kita akan baca dengan baris atas kalau kita ibtidak. An-Nasi. An-Nasi. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, itu langkah pertama. Kalau huruf kedua adalah huruf lam, hamzah wasal berbaris atas. Senang saja kan? Nampak saja kalau macam saya kata kan. Kalaulah tiba-tiba kita masuk temuduga ke kan. Okey, sila baca. Temuduga takkanlah bagi yang senang-senang tuan-tuan abang dirahmati Allah. Walaupun ada juga yang senang-senang kan, nak bagi can. Tapi nak tengok dia ni, kita minta tauliah mengajar Al-Quran kan. Dia nak tengok dia ni pandai tak pandai baca Quran ni. So kita test sikit. Itulah tujuan temuduga kan. Kita nak kena test interview kan. Kita test sikit kan. Tiba-tiba alamak, huruf kedua huruf lam. Okey, senang. Alladzina. Allah beri atas. Senang kan? Okey. Okey, sekiranya huruf kedua bukan huruf lam, sila perhatikan baris huruf yang ketiga. Ataupun lagi senang, sekiranya huruf kedua bukan huruf lam, sila lihat langkah kedua. Macam itulah. Sila lihat langkah yang kedua. Apa dia? Langkah kedua, sekiranya huruf ketiga berbaris hadapan. Okey, syarat dia huruf kedua bukan huruf lam ya. Okey, huruf ketiga berbaris hadapan, hamzah wasal dimulakan dengan baris hadapan. Contohnya begini. Okey, hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam kan? Huruf sin. Huruf ketiga baris hadapan. Jadi bacaannya usjudu. Usjudu ketika ibtidak, ketika mulakan bacaan. Okey. Contoh kedua. Ini hamzah wasal. Huruf yang kedua bukan huruf lam, huruf qaf. Jadi kena tengok baris huruf ketiga. Huruf ketiga berbaris apa? Hadapan. Jadi cara bacaannya adalah uqtulu. Uqtulu. Okey. Contoh ketiga. Ni hamzah wasal. Huruf yang kedua huruf dzal. Huruf bukan lam kan? Okey, tengok baris huruf yang ketiga. Barisnya baris apa? Baris hadapan. Jadi hamzah wasal dibaca uzkuru. Okey. Contoh yang keempat. Ini hamzah wasal. Tak ada baris kan? Tak tahu baris dia. Okey, huruf kedua bukan huruf lam. Jadi apa perlu buat? Tengok baris huruf ketiga. Apa barisnya? Baris hadapan. Okey, baris hadapan. Jadi cara bacaannya adalah unzuru. Unzuru. Okey. Jadi kalaulah huruf ketiga bukan baris hadapan, sila lihat langkah ketiga. Apa dia? Sekiranya huruf ketiga berbaris atas atau bawah, ni dua. Atas huruf ketiga, the third letter. Baris atas ataupun baris bawah. Okey. Hamzah wasal dimulai dengan baris bawah. Tak kira sama ada huruf ketiga baris atas ke, huruf ketiga baris bawah ke, asalkan huruf kedua bukan huruf lam, maka ia akan dibaca dengan baris bawah. Okey. Contohnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita tengok yang baris bawah dululah, yang senang ya. Okey. Step by step. Hamzah wasal. Okey. Ni hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam, dan jadi tengok baris huruf ketiga, baris bawah. Jadi dibaca ihdina. Ihdina. Hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam kan? Tengok baris huruf ketiga, baris apa? Baris bawah. Dibaca ihmil. Ihmil. Okey. Kemudian ini hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam.
tengok baris huruf ketiga. Baris apa? Baris bawah. Ihbitu. Okey. Okey, yang keempat, ini hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam. Okey, jadi tengoklah baris yang ketiga, iaitu baris bawah. Jadi cara bacaannya adalah ibtirai. Baik, jelas. Okey. Sekarang ni kita nak tengok huruf ketiga yang berbaris atas. Okey. Ini hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam. Huruf ketiga berbaris atas. Okay. Dibaca astasqa ataupun istasqa. Dibaca istasqa ketika ibtida. Kenapa? Kerana huruf kedua bukan huruf lam. Jadi kita kena tengok huruf yang ketiga. Kalau dia baris atas atau baris bawah, hamzah wasal berbaris bawah. Okey. Okey, hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam. Huruf ketiga, tengok baris huruf ketiga. Apakah barisnya? Baris atas. Jadi hamzah wasal dibaca ketika ibtida baris bawah. Ista'inu. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, ini hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam. Jadi tengok baris huruf ketiga. Baris ketiga baris atas. Jangan baca arkabu. Baca irkabu. Kenapa? Kerana huruf kedua bukan huruf lam, dan huruf ketiga berbaris atas. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, hamzah wasal. Huruf kedua bukan huruf lam. Huruf ketiga, tengok barisnya, baris atas. Jadi hamzah wasal akan berbaris bawah. Kenapa dia huruf ketiga baris atas? Huruf ketiga baris atas, tapi hamzah wasal dibaca baris bawah. Okey, jadi kita kena tengok kaedah dia. Sekiranya huruf ketiga berbaris atas atau bawah, hamzah wasal dimulakan dengan baris bawah. Dimulakan maksudnya ketika ibtida. Baik, dah jelaskan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Jadi saya akan tunjukkan satu contoh untuk yang dah baca juzuk yang ke-6 hari ni. Besok nak baca juz 7. Kita test sikit tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kata biasa belajar-belajar tak suka test, tapi itu depan-depan kan. Kalau kat dalam kamera ni tak apalah, test saja kan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Boleh jawab, tak boleh jawab, tak payahlah jawab kan. Okey, ini juzuk 7 bagi yang akan baca esok, kan. Start daripada sini ataupun wa idza sami'u. Kita nak tengok page sebelah je. Okey, nak test tuan-tuan abang dirahmati Allah. Nak test kan. Okey. Kat sini ayat yang ke-98 kan. Ayat ke-98. Okey. Dekat sini hamzah wasal ataupun nak besarkan. Okey, ini hamzah wasal. Maaf, saya tak. Ini hamzah wasal. Selepas dia huruf ain, bukan huruf lam. Jadi apa kena buat? Kena tengok baris huruf yang ketiga. Apa barisnya? Baris atas. Kalau baris atas, maksudnya hamzah wasal ni akan dibaca macam mana? Ibtidak kena start ni. Ibaratnya ini interview ni. Dia saja bagi kita soalan tricky kan. Nak baca mana? Nak baca a'lamu ke, i'lamu ke, u'lamu. Kalau contoh tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita tak ada kaedah kan. Alamak, ya aku ingat dulu Ustaz kata tengok baris huruf ketiga. Senang je kan. Itulah yang kita memang pegang. Jadi kata huruf baris ketiga tu, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua ain, huruf ketiga lam baris atas. Okey, a'lamu. Sebab apa? Sebab kita pegang kepada kaedah tengok baris huruf ketiga. Kita baca a'lamu annallah. Tiba-tiba dapat surat. Contoh sajalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Biasanya bukan dapat surat lah. Biasanya panel akan tegur salah tu kan. Bukan a'lamu. Kita kata tak. Saya belajar dulu, Ustaz saya kata tengok baris huruf ketiga. Memang kena tengok baris, tapi ada kaedah dia tuan-tuan abang dirahmati Allah. Dia hamzah wasal hanya akan berbaris atas bila mana dimulai dengan alif lam. Okay. Huruf kedua adalah huruf lam. Okey. Jadi kita pun terima kasih kepada panel dah ajar kita satu ilmu baru. Baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita duk baca dalam juz 7 malam ni ataupun esok kan ya. Sebab esok malam ni malam ke-7, esok dah hari ke-7 kita puasa. Kita pun masuk dalam surah Al-An'am. Masuk Al-An'am kan. Okey. Kita pun nampak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud
Al ke, il ke, ul. Okey, kita berkata, okey, ni contohlah tuan-tuan bang dirahmati Allah, kan? Contohlah ya. Dalam interview. Okay, sila bacakan surah Al-An'am. Kita pun buka, kita membaca, kita confident. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Panel pun kata okey, cukup, bagus ya, contohnya bagus bacaan kamu, contohlah kan. Lepas tu dia pun kata okey, cuba terangkan kenapa kamu baca alhamdu bukan ilhamdu ataupun ulhamdu. Oh, kita kata senang saja kaedah dia. Kita pun confident tuan-tuan bang dirahmati Allah. Guru saya kata tengok baris huruf ketiga. Tengok huruf tengok baris huruf ketiga. Kan alif lam ha, ha tu huruf yang ketiga. Ha tu baris atas. Jadi hamzah wasl pun baris atas ya. Tu kebetulan saja tuan-tuan bang dirahmati Allah. Kebetulan saja ya. Bukanlah kebetulan, memang banyak pun. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan bang dirahmati Allah, itu bukan jawapan yang tepat lah. Kita baca alhamdu kerana bukan baris huruf ketiga baris atas, tetapi disebabkan huruf kedua adalah huruf lam ya. Macam saya pernah katakan tuan-tuan bang dirahmati Allah, contohlah kan, contoh kita tengok juzuk yang 23, macam surah yang selalu kita baca, surah Yasin. Surah Yasin, tuan-tuan bang dirahmati Allah. Ni sempat ke tak sempat nak cerita ni kan, duk bersembang je pasal ni. Okey, macam saya katakan, kita pun kena temu duga. Tiba-tiba masa temu duga tu tuan-tuan bang dirahmati Allah, masa temu duga dia bagi kita kertas macam ni je. Contohlah kan, macam ni saja dia bagi kat kita. Kita tak tahu, tak ingat ni surah apa kan, tapi rasa macam familiar. Dia kata okey, baca surah ini ayat ke-64 ni. Dia kata warnakan. Saya dah warnakan ni, cuba baca. Kita pun duk agak-agak macam pernah baca, tapi kita pun mulalah kita ikutkan kaedah kita kan. Okey, kaedah dia okey, tengok baris huruf ketiga, kita pun nak baca. Kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aslauha. Kita baca salah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Maksud kita macam mana salah pula kan. Kata kan kita kaedah dia tengok baris huruf ketiga. Huruf ketiga huruf lam, dia baris atas kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pun kata bukan ya, ada kaedah dia. Hamzah wasal berbaris atas apabila huruf kedua adalah huruf lam sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah cukup kot contoh tu. Sebab saya nak masukkan, nak jelaskan benda lain. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam banyak-banyak yang kita belajar kan, dia ada kalimah-kalimah yang terkeluar daripada kaedah. Jadi yang ni tuan-tuan bang dirahmati Allah lagi dahsyat. Kalaulah terduga dia bagi kita yang ni, yang ni yang saya katakan tadi, mungkin kita tak pernah dengar, tapi kita tiba-tiba kita disoal. Kita pun gunakan kaedah tadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, gunakan dia foto state dah ni, bawa kepada panel tu, saya gunakan nota ni kan. Tiba-tiba panel kata salah juga. Contoh tuan-tuan bang dirahmati Allah, ada 5 perkataan. 5 perkataan ni hati-hati ya. Dia terkeluar tu saya kata contoh kalimah fi'il, kata kerja yang terkecuali daripada kaedah di atas. Kaedah tu tak pakai. Ada 5 perkataan. Ya, ada 5 perkataan. Tiba-tiba sebab bila kita ditemuduga ataupun ujian, dia ada nama dia ikhtibari. Maksudnya dia ada waqaf ikhtibari, ujian, berbentuk ujian. Patutnya orang tak berhenti kat situ, tapi dia nak test kita. Cuba berhenti kat situ, saya nak tengok awak tahu tak kalau berhenti kat situ jadi macam mana. Contoh sama juga ibtidak pun ada ikhtibari, dia test kita. Okey, cuba kamu start dekat sini, saya nak tengok kamu faham ke tak faham, kamu tahu ke tak tahu. Jadi ada 5 perkataan saja tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalau dibagi kepada kita, kita kena tahu kaedah dekat atas yang kita dah belajar tadi tak termasuk. Apa dia tuan-tuan bang dirahmati Allah? Yang pertama, nantilah bila kita baca juzuk yang ke-11, tapi memanglah tak nampak dia punya sambungan, sebab bila kita baca, kita akan baca thummaqdu. Kita akan baca macam tu, tapi panel kata jangan mulakan dekat thumma, saya nak kamu mulakan yang dekat kalimah selepas
lepas semua tu. Saya nak kamu ibtidak kat situ. Nama pun interview kan. Jadi dia nak ikhtibar kita, dia nak test kita. Kita pun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita duk fikir-fikir kata dulu ikut kaedah tengok huruf yang ketiga. Huruf saya besarkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau ikutkan kaedah, kita pun tengok okey, ni hamzah wasal. Kita pun terangkan dekat panel tu. Ni hamzah wasal ya. Ya, panel pun tengok kita. Huruf kedua bukan huruf lam. Ya, huruf ketiga tengok barisnya baris depan. Jadi pun kita pun kata uqdu. Kita kata uqdu. Kita pun confident lah tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi sebenarnya kalimah ini terkeluar daripada kaedah yang sebelum ni, iaitu dibaca apa? Ia dibaca iqdu. Iqdu. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey. Kemudian ini adalah senarai ini saya share nanti nota ni insya-Allah dalam surah Yunus juzuk yang ke-11 ayat 71. Tengok muka surat 217. Okey, baik. Nanti senang nak cari senang. Okey. Ni sebenarnya bukan test interview nak dapatkan tauliah contohnya. Test sajalah anak-anak kita, anak-anak tahfiz kan yang kita ajar. Semalam dapat satu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dapat satu macam tazkirah lah, poster tazkirah kan. Dia kata beruntunglah kepada ibu ayah. Beruntunglah kepada ibu ayah. Kerana apa? Kerana ibu ayah yang menghantar anak-anak mereka belajar Al-Quran, belajar tahfiz, rupa-rupanya dipraktikalkan dalam bulan Ramadan ni. Masya Allah, ya Allah, tak sia-sia saya hantar anak-anak saya belajar tahfiz, belajar Quran kan. Ramai tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, anak-anak baru darjah 3, darjah 5, mak ayah testkan mereka untuk menjadi imam. Oh Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan, ya. Nampak hasilnya, Masya Allah. Jadi ada anak-anak ke, kalau ada cucu-cucu kan, tak rugi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak rugi untuk hantar mereka sekolah tahfiz. Sebab apa? Sebab sekarang ni Masya Allah lah ya, negara kita ya, Masya Allah, peluang untuk melanjutkan pengajian selepas dah habis 30 juzuk, tak kisahlah dia tahfiz swasta ke, tahfiz pondok ke, tahfiz apa sekalipun, KPM ke, MRSM ke, ada dah laluan-laluan dia insya-Allah. Saya dengan tim ada buat satu roadmap hala tuju pelajaran tahfiz ni kan. Mak ayah plan betul-betul hantar sekolah tahfiz mana, kemudian nak sambung ke mana, nak masuk universiti, nak menjadi pegawai ataupun Masya-Allah tu banyak sangat lah. Tu dah cerita kemudian insya-Allah. Okey. Kemudian kalimah yang berikutnya adalah wamdu. Wamdu, macam saya katakan tadi, kalau interview dia akan ikhtibari, dia akan test kita. Jangan baca daripada waw. Kita nak tengok kamu tahu tak kalau nak mulakan kalimah selepas waw tu bagaimana. Okey. Jadi kita pun ikutlah kaedah tadi kan tuan-tuan bang dirahmati Allah. Kita kata ini hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam. Jadi kena tengok baris huruf ketiga. Kita kata ini baris dhammah, saya baca umdu. Salah tuan-tuan bang dirahmati Allah, bukan umdu tapi imdu. Dia terkeluar daripada kaedah, 5 kaedah saja. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita cepat-cepat ya. Yang ni qalubnu lahu, qalubnu lahu. Jadi dia pun test kita. Baca ibtidak, mulakan bacaan selepas perkataan qalu. Jangan kita kata tak boleh lah, saya biasa baca qalubnu lahu. Lalu panel pun dia provoke kita sikit, kamu kan nak jadi ustaz, kamu kan nak jadi ustazah, kamu kena tahu. Saya nak test kamu. Jadi kita pun baca ikut kaedah kan. Hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam, baris ketiga adalah baris depan. Kita baca ubnu. Salah. Jawapannya ibnu. 5 perkataan saja. Kemudian yang keempat, nak tahu surah-surah je nanti tengok kat sebelah ya, sebab saya nak besarkan biar orang semua nampak, biar jelas ya. Kan. Kat mana ni? Juzuk yang ke-23 dalam surah Sad. Dia suruh kita baca animshu wasbiru ala alihatikum. Dia kata bagus, tapi cuba ibtidak pada kalimah selepas an. Dia tak boleh beritahu kan kalimah tu macam mana. Ya. Dia tak boleh lah soal okey baca imshu, tak boleh lah macam tu kan, kalau tak dah bocor rahsia. Jadi kata baca perkataan selepas an. Jadi kita pun ikut kaedah hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam. Tengok baris huruf ketiga, baris hadapan, kita baca umshu. Salah. Bacaan adalah imshu.
Okey. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang last ni yang paling popular. Sebab apa? Sebelum kalimah ini tuan-tuan abang dirahmati Allah baca dulu. Okey. Cuba baca yang ni. Kan? Jadi kalau kata 1 2 3 4 dah tahu dah. Tadi ustaz dah bagi tahu kan macam mana cara bacaannya. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita berkata okey, dah tahu dah, tadi ustaz dah ajar kan. Dah trik ni ustaz mesti nak kenakan kita orang. Okey, apa dia? Okey, ini hamzah wasal. Okey. Kemudian huruf yang kedua bukan lam. Huruf ketiga baris hadapan. Mesti ustaz nak suruh saya baca tu kan? Mesti ustaz nak trik saya. Tak, saya dah tahu dah daripada contoh 4 tu semuanya baris bawah. Ini pun saya baca baris bawah. Kita pun yang baca Tuni bi kitabim min qabli hadha. Pena kata salah kan. Apa ni? Tadi ikut ke atas semua dah baris bawah. Kenapa ni tak baris bawah? Memang baris bawah tuan-tuan abang dirahmati Allah, tetapi cara bacaannya adalah hamzah ini diibdalkan menjadi ya. Cara bacaannya adalah itu ni. Ni dibaca itu ni. Dalam surah Al-Ahqaf, pangkal juzuk yang ke-26 ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah 5 perkataan ya, yang kalau ikutkan kaedah uqdu, umdu, ubnu, umshu, uqtu, tapi dia terkecuali daripada kaedah di atas. Dibaca iqdu kalau ibtidak, imdu, ibnu, imshu, dan ituni. Itu ni yang paling glamour, sebab memang orang akan ibtidak di sini. Ya. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkataan lagi. Ini kalimah isim. Kalimah isim adalah kata nama. Okey, saya terus pergi pada contoh saja tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ni ayatnya, tapi saya nak ya, contoh fakulu mimma dzukirasmullah. Fakulu mimma dzukirasmullah. Okey. Lepas tu panel kata okey, sila mulakan selepas kalimah dzukira. Kita pun ikutkan kaedah kan. Pertama hamzah wasal. Kedua bukan huruf lam. Ketiga adalah dhammah. Kita baca usmu. Salah ya, perkataan ini dibaca ismullah. Okey. Sama lah kat sini, min husmuhu dibaca ismuhu, tapi saya bukan nak fokus dekat ismuhu ni. Saya nak fokus pada ibnu Maryam. Okey, panel kata cuba baca. Kita pun baca min husmuhul masihu Isa ibn Maryam. Dia pun kata sila ibtidak pada kalimah selepas Isa. Kita pun kata ni hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam, huruf ketiga baris dhammah, baris hadapan. Kita pun baca ubnu. Salah, bukan ubnu tapi ibnu. Sama juga sila baca ayat ini. Kita baca inimru'un halaka laisa lahu walad. Dia pun kata, panel kata sila baca ibtidak, mulakan bacaan pada kalimah selepas ini, kita pun baca ni hamzah wasal, ini bukan huruf lam. Tengok baris huruf ketiga, baris hadapan. Hamzah wasal dibaca baris hadapan. Kita baca umruun. Salah, dia baca imruun. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu cerita sedikit saja. Ini adalah pengecualian. Ada pengecualian. Huruf-huruf ni dia tak gunakan kaedah-kaedah di atas. Jadi walaupun kita kata mana ada orang ibtidak kat situ ustaz, mana ada orang mula kat situ ustaz, yang ini memang ada. Yang ini memang tak boleh terlepas. Ini memang kena tahu. Okey, yang ini. Tapi yang lain-lain tu kita katakan ibtidak ikhtibari, nak testing kita. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah tuan-tuan abang dirahmati Allah kan. Jadi esok insya-Allah tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebab hari ni tak sempat, saya nak ceritakan tentang cara terperinci pula ibtidak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Yang saya katakan tadi, kalau pelajar tahfiz ke, orang yang belajar bahasa Arab ke, orang yang banyak guru ke, at least kena tahu perkara ni. Dia upgrade ilmu pengetahuan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Esok kita sambung page ni saja, satu muka surat, dan kita akan sambung satu lagi bab, iaitu bacaan
mad lazim harfi. Mad lazim harfi sebab esok merupakan hari yang ke-7 puasa, malam esok merupakan malam yang ke-8 dalam juzuk yang ke-8. Bagi orang baca 8 juzuk adalah ada surah Al-A'raf. Di situ kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Jadi pastikan bacaan tu betul. InsyaAllah kita akan belajar tentang mad lazim harfi esok. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Esok pukul 6 insya-Allah, pukul 6. Pukul 6 insya-Allah kita akan mula. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada Abang Jeff. Terima kasih pada imam kita yang akan baca kejap lagi insya-Allah. Ya, Ustaz Alif kita, barakallahu fiikum. Terima kasih pada semua. Nampak macam saya seorang tapi ada beberapa orang di depan saya. Terima kasih pada semua. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.